Kurang 30% syarikat bayar cukai, PM cadang LHDN buru mereka yang culas. Muhyiddin rayu di Mahkamah Persekutuan berhubung tuduhan salah guna kuasa dikembalikan. Bekas Adun Tronoh kekal bersalah rogol amah. Muda dijangka awalkan pemilihan parti ekoran wujud rasa tidak puas hati. Amanah bimbang kenyataan demi kenyataan dikeluarkan Presiden PAS sejak kebelakangan ini. Penganalisis berpandangan Amaran Agong beri peluang PM laksana reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 1 Mac 2024 bersamaan 20 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bilangan syarikat membayar cukai masih rendah. Katanya daripada 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, hanya sekitar 435,000 syarikat sahaja yang membayar cukai dan ia bermaksud kurang daripada 29% sahaja syarikat berdaftar yang membayar cukai. Ia ekoran asas cukai negara yang rendah iaitu sekitar 11.2% daripada KDNK berbanding negara jiran lain seperti Singapura 12.6% dan Thailand 16.4%. Justru beliau menegaskan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN perlu terus bersikap tegas dan berani dalam memburu pembayar cukai yang culas tanpa mengira kedudukan dan pangkat, termasuk dalam kalangan maha kaya atau syarikat-syarikat gergasi. Menteri Kewangan itu menambah agensi berkenaan tidak perlu takut untuk mengambil tindakan termasuk jika perlu menggeledah ke atas mereka yang tidak membayar cukai. Perdana Menteri menambah beliau menghormati sikap berani tersebut yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan LHDN ketika ini. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang memerintahkan kes salah guna kedudukan untuk suapan 232.5 juta untuk Bersatu dikembalikan ke Mahkamah Session. Berdasarkan notis rayuan yang diperoleh media, bekas Perdana Menteri itu memfailkan rayuan berkenaan semalam terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada Rabu lepas. Peguam Amir Hamzah Arshad yang mewakili Muhyiddin ketika dihubungi bernama mengesahkan perkara itu. Rabu lepas, panel 3 hakim yang dipengerusikan Hakim Hadariah Said Ismail sebulat suara membenarkan permohonan pendakwa raya untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan berkenaan pada 15 Ogos tahun lepas. Muhyiddin 76 tahun sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti berkenaan. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Presiden Bersatu itu juga berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 150 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tronoh, Pau Yong Cho Kiong, kekal bersalah berkait kes merogol pembantu rumahnya 5 tahun lalu oleh Mahkamah Rayuan pada Jumaat. Keputusan itu dibuat panel 3 hakim dengan majoriti 2-1 diketuai Hakim Datuk Hadariah Said Ismail dan Datuk Azman Abdullah menolak rayuan Paul selaku perayu
manakala Hakim Dato' SM Komati menentang keputusan majoriti. Bagaimanapun, mahkamah mengurangkan hukuman penjara daripada 13 tahun kepada 8 tahun dengan mengekalkan hukuman 2 sebatan. Pada 27 Julai 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh Perak, Dato' Abdul Wahab Muhammad mendapati Paul bersalah atas tuduhan merogol pembantu rumah warga Indonesia berusia 23 tahun di bilik rumahnya antara jam 8.15 hingga 9.15 malam 7 Julai 2019. Susulan itu, beliau yang merupakan bekas Exco Kerajaan Negeri Perak dihukum penjara 13 tahun serta 2 sebatan. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan hukuman bagi pihak pembelaan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Ketika memberikan keterangan membela diri secara bersumpah, Paul menyatakan bahawa dakwaan rogol tersebut adalah satu konspirasi politik bagi menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang memenangi pilihan raya umum ke-14 PRU14 dengan kelebihan 3 undi. Paul dituduh di Mahkamah Session Ipoh pada 23 Ogos 2019 dan diperintah untuk membela diri atas pertuduhan tersebut pada 7 Disember 2021. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dijangka mengadakan pemilihan parti lebih awal daripada jadual kerana wujudnya perasaan tidak puas hati ahli terhadap barisan kepimpinan ketika ini. Memetik laporan sebuah portal, Setiausaha Agong Amir Hadi berkata, pemilihan parti sepatutnya diadakan pada 2025 tetapi diawalkan pada akhir tahun ini. Bagaimanapun, katanya, parti perlu mengambil beberapa langkah sebelum pemilihan dapat diadakan, termasuk menapis sistem keahlian. Difahamkan pihaknya kini sedang membangunkan satu sistem yang lebih baik dan akan selesai pada hujung Mac ini. Tahun lalu, dilaporkan ramai ahli muda mengadu mereka dalam keadaan tertanya-tanya kerana tidak tahu mengenai hala tuju dan perlembagaan parti tersebut. Menurut ahli itu, akar umbi juga tidak dimaklumkan mengenai keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan parti. Kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan Presiden PAS sejak kebelakangan ini yang menyentuh sentimen perkauman dan agama amat membimbangkan. Setiausaha Agong Amanah Muhammad Faiz Fazil berkata, hakikatnya Islam terus subur di negara ini walaupun Presiden PAS terus-menerus cuba menyalahkan Perlembagaan Persekutuan bagi membangkitkan kebencian dalam kalangan umat Melayu Islam. Katanya adalah menjadi tugas hakiki pihak berkuasa untuk membendung kecurangan pemikiran ala Khawarij itu daripada terus menebal di kalangan umum terutama generasi muda. Amanah menegaskan bahawa kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam perlu dipelihara dan di mana kedudukan Islam seperti mana peruntukan Perlembagaan Persekutuan telah pun terjamin. Kenyataan tersebut susulan rasa amat dukacita Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Mengulas lanjut, Faiz berkata, amanah menyeru semua pihak untuk menghormati Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin perpaduan dalam kalangan rakyat dan kestabilan negara. Para penganalisis tidak sependapat mengenai kesan amaran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada ahli parlimen dalam ucapan sulungnya di parlimen. Di Dewan Rakyat pada Isnin, Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menggulingkan kerajaan perpaduan supaya kestabilan politik negara tidak terancam. Fellow Majlis Profesor Jeniri Amir berkata, mesej tegas Agong itu menjamin kestabilan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, titah Sultan Ibrahim itu menjadi jaminan bahawa kerajaan perpaduan boleh terus memimpin negara, menyebutnya sebagai peluang untuk Datuk Seri Anwar melaksanakan reformasi yang dijanjikan. Sementara itu, bekas ahli Parlimen Bangi Ong Kian Ming daripada DAP memberitahu kerajaan agar memberi tumpuan kepada mencapai hasil bukannya sekadar omong kosong. Bagaimanapun, Syazza Shukri daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata,
Titah agung itu tidak menjamin Datuk Seri Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16. Katanya, kuasa budi bicara agung untuk melantik Perdana Menteri seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan tidak akan menghalang ahli parlimen daripada membentangkan usul undi tidak percaya terhadap Datuk Seri Anwar di parlimen. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.